Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada setiap penonton yang setia bersama kami pada hari ini. Saya moderator anda pada hari ini iaitu Encik Azmin Zarfan bin Zulkafadi. Dan pada hari ini saya telah menjemput dua panel yang segak lagi bergaya. Di sebelah kiri saya Encik Syamil, di manakala pula di sebelah kanan saya ialah Encik Tasnim. Baiklah, uh, pada hari ini kami akan membincangkan satu topik yang amat relevan dan penting, iaitu bagaimana aplikasi platform yang terkini boleh digunakan untuk menarik minat pelajar sekolah rendah dalam pembelajaran bahasa Melayu. Okey. Saya ingin meminta saudara yang pertama iaitu saudara Encik Syamil Hafiz bin Muhammad Sani, seorang guru berpengalaman dalam inovatif yang telah berjaya menerapkan teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu, bagi menerangkan tajuk kita pada hari ini. Okey. Terima kasih Encik Azmin selaku moderator kita untuk sesi kali ini. Saya amat teruja kerana dijemput dalam sesi temu bual kita pada hari ini. Okey, baiklah. Dalam menjadi seorang guru ini, kita akan menghadapi banyak sangat cabaran untuk membimbing dan mengajar murid ini, atau lebih dikenali atau lebih mudah untuk kita sebut untuk membentuk seorang manusia menjadi seorang manusia. Okey, antara cabaran yang saya pernah hadapi menjadi seorang guru adalah saya percaya juga guru-guru lain, guru-guru di sekolah lain menghadapi cabaran yang sama seperti saya, iaitu ekspektasi murid terhadap bahasa Melayu ini sendiri. Mereka sering menganggap subjek bahasa Melayu ini sangat bosan dan sangat tidak relevan lah untuk diri mereka, kerana mereka menganggap bahasa Melayu ini bosan lah, seperti yang saya kata itu tadi. Tambah pula kebanyakan bahan pembelajaran seperti buku teks atau sebagainya tidak menarik minat mereka dalam subjek bahasa Melayu ini sendiri. Lebih membimbangkan lagi, murid-murid pada hari ini mudah teralih perhatian jika bahan pembelajaran itu tidak dapat menepati cita rasa mereka untuk belajar, kerana mereka kanak-kanak pada zaman ini mereka sering menghabiskan masa mereka dengan bermain permainan video game, dan saya risau apabila mereka belajar, mereka tidak dapat fokus di dalam kelas untuk memahami subjek yang saya ajarkan itu, iaitu bahasa Melayu. Okey, baik. Terima kasih saudara Encik Syamil. Saya ada soalan lagi untuk Encik Syamil, iaitu bagaimanakah teknologi boleh membantu mengatasi cabaran ini? Okey, baiklah. Teknologi dapat mengatasi masalah ini dengan pada arus kemodenan ini, teknologi mempunyai potensi besar untuk membantu. Seperti di dalam kelas saya mula menggunakan aplikasi yang bernama Quizizz, kerana aplikasi ini memainkan peranan iaitu interaktif yang menyediakan aktiviti seperti permainan, bahasa, kuis, tata bahasa dan latihan penulisan kreatif. Kerana aplikasi ini sangat menarik yang boleh digunakan oleh murid sekolah rendah dan amatlah mudah. Okay, aplikasi ini bukan sahaja membuat murid lebih teruja untuk belajar bahasa Melayu untuk belajar, tetapi juga memudahkan saya sebagai seorang guru untuk mengajar. Sebagai contoh, apabila saya menggunakan aplikasi Quizizz ini, murid-murid saya menjadi lebih aktif. Mereka bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan skor yang paling tinggi dalam kelas. Kerana apabila mereka mendapat skor yang paling tinggi di dalam kelas, saya akan memberikan ganjaran atau hadiah untuk mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Okay,
Selain itu dalam aplikasi Quizzes ini juga permainan perkataan dapat menarik perhatian mereka dengan lebih pantas. Ini dapat menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Encik Syamil atas penjelasan yang bagus tadi. Ia memang sangat menarik atas segala isi yang telah diberikan. Sekarang mari kita dengar Encik Tasnim pula. Sebagai seorang pakar dalam pembangunan aplikasi pendidikan, apakah ciri-ciri utama yang perlu ada dalam aplikasi untuk menarik minat murid sekolah rendah? Okey. Terima kasih Encik Moderator, Encik Azmin yang sudi menjemput saya datang ke dalam forum untuk kali ini. Bagi mengatasi masalah masalah, boleh ulang sekali? Okey, soalan saya suka nak ambil. Sebagai seorang pakar dalam penggunaan aplikasi pendidikan, apakah ciri-ciri utama yang perlu ada dalam aplikasi untuk menarik minat murid sekolah rendah? Okey, sebab dalam pendapat saya terdapat banyak ciri-ciri yang dapat menarik murid-murid sekolah rendah untuk berminat dalam pelajaran. Sebagai contoh, kita tahu pada zaman sekarang ni banyak murid sekolah rendah menyukai permainan dalam pembelajaran mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka suka melakukan permainan dalam pelajaran ketika mengajar. Contohnya, terdapat beberapa elemen yang dapat menarik mereka dalam lebih fokus ketika belajar. Contohnya, kita ada elemen gamifikasi. Elemen ini dapat merupakan kita tahu murid menyukai cabaran-cabaran dalam setiap pelajaran yang mereka lalui. Jadi dengan adanya elemen gamifikasi ini, dia mencabar murid untuk mencuba sesuatu yang baru, seperti adanya papan skor yang untuk menunjukkan di mana tahap-tahap pencapaian mereka masa sekarang. Yang seterusnya, guru juga boleh memberikan rencana pencapaian kepada mereka sekiranya mereka berjaya melakukan sesuatu dengan berjaya dan lancar. Okey, elemen seterusnya ialah elemen interaktif dan bersesuaian dengan keadaan semasa. Sebagai contoh, murid sukakan permainan lebih macam sentuhan, seret dan juga teka silang kata. Okey, dengan adanya permainan seperti ini, murid akan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mencuba sesuatu yang baru. Contohnya, dengan adanya teka silang kata, mereka boleh menguji di mana tahap mereka berada sekarang dalam pembelajaran bahasa Melayu. Sebagai contohnya. Okey, yang seterusnya elemen ketiga yang suara saya balik ialah reka bentuk dan inovasi. Pada tahap sekarang, era digital buat masa sekarang, semua kita tahu bahawa sekarang ni banyak dah aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan dalam meningkatkan tahap murid dalam sesuatu subjek. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan elemen yang dari segi grafik berwarna-warni dapat menarik minat murid dalam belajar dalam sesuatu pelajaran itu. Sebagai contoh, kita menunjukkan tayangan animasi kepada murid untuk menarik minat mereka fokus dalam sesuatu subjek itu. Jadi mereka akan lebih mudah faham dengan apa yang mereka belajar untuk buat masa sekarang. Yang terakhir sekali, elemen terakhir ialah kandungan yang relevan dalam kurikulum. Kenapa? Apabila kurikulum menerapkan elemen-elemen yang relevan dengan pada era-era masa, murid akan menjadi lebih seronok untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi mereka akan menjadi lebih kreatif dan menjadi seronok untuk menyertai pertandingan-pertandingan tersebut. Sangat menarik dan sangat banyak elemen-elemen yang telah dibincangkan oleh Encik Tasnim sebentar tadi. Sangat menarik.
Saya ada soalan lain. Adakah Encik Tasni mempunyai contoh aplikasi yang berjaya menerapkan semua elemen ini? Oh, baik. Untuk menjawab soalan Encik Azmin tadi, sekolah kami telah menjalankan satu aplikasi dalam pelajaran, iaitu aplikasi Bahasa Kuceria. Aplikasi Bahasa Kuceria ini menerapkan aspek-aspek elemen seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu elemen gamifikasi. Elemen ini memberi cabaran kepada murid untuk melakukan tugasan yang diberikan oleh guru-guru mereka. Sebagai contoh, mereka setiap kali kami melakukan tugas kata, mereka akan lebih tertarik untuk mencuba dan menilai kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah dalam tugas kata tersebut. Okey. Yang seterusnya, kami memasukkan elemen inovasi dan bentuk dan inovasi. Okey. Apa saya? Kami memasukkan, contohnya kami menunjukkan video-video berkaitan cerita rakyat kepada murid. Jadi murid akan lebih tertarik dan fokus apabila melihat animasi yang ditunjukkan kepada mereka. Selepas itu, kami akan mengeluarkan kuis dan bertanya kepada murid. Jadi, mereka akan tahu di mana tahap kefahaman mereka dalam aplikasi tersebut. Jadi, mereka dapat mengeluarkan semua yang mereka faham dalam aplikasi media digital yang kami paparkan kepada mereka. Dan yang terakhir, kami juga menggalakkan mereka untuk menyelesaikan segala tugasan-tugasan yang diberikan dalam membangunkan kemahiran mereka. Sebagai contoh, dalam kurikulum kami menerapkan elemen untuk mereka mahir dalam bahasa dengan berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi mereka dapat bekerjasama dalam membina satu perkara yang lebih di luar kotak mereka sendiri, dan mereka dapat mencapai kemahiran baru seperti berkomunikasi dengan lebih baik selepas itu. Okey, baik. Terima kasih atas pemberian daripada kata-kata yang menarik dari Encik Tasni sebentar tadi, di mana beliau telah mencipta suatu aplikasi iaitu Bahasa Kuceria, yang mana mempunyai elemen gamifikasi yang boleh menarik minat murid. Sangat menarik bagi saya. Seterusnya kita pergi kepada Encik Syamil pula. Adakah anda pernah menggunakan aplikasi ini dalam murid dan bagaimana pula respon murid terhadap aplikasi tersebut? Okey, baiklah. Ya, saya pernah menggunakan aplikasi Bahasa Kuceria ini dalam kelas saya. Respon murid terhadap aplikasi ini amatlah positif. Saya perhatikan mereka lebih bersemangat untuk menggunakan aplikasi ini untuk menyelesaikan tugasan berbanding menggunakan kaedah pembelajaran tradisional seperti buku teks yang saya katakan awal tadilah, yang kaedah tradisional. Kerana buku teks mereka bosan kerana buku teks itu saja, tidak lebar dalam skop pembelajaran mereka. Baiklah, contohnya mereka sering meminta untuk saya membuka aplikasi ini untuk mereka bermain tapi tentang pelajaran walaupun bukan pada waktu kelas saya. Saya amatlah bangga kerana mereka bersemangat untuk belajar subjek bahasa Melayu ini. Satu perkara yang menarik ialah peningkatan keyakinan mereka dalam menyelesaikan tugasan atau menjawab soalan itu sendiri. Mereka juga lebih berani untuk mencuba perkataan baru kerana mereka tahu jika mereka salah dalam menjawab soalan, aplikasi itu akan memberi tunjuk ajar dan memberikan jawapan yang betul untuk mereka perbetulkan kembali apakah kesalahan mereka dalam menjawab soalan itu. Okey,
Okey, baik. Terima kasih Encik Syamil. Kita dapat lihatlah respon murid terhadap aplikasi Bahasa Keceria ni terdapat banyak kebaikan dan sangat bagus bagi menarik minat murid. Okey. Bagus sekali. Tapi pasti ada cabaran dalam pelaksanaan aplikasi ini di sekolah. Saya ada soalan untuk Encik Syamil. Apakah cabaran utama yang Encik Syamil sering hadapi? Okey, betul. Dalam menggunakan aplikasi ni saya mempunyai banyak cabaran. Antara salah satunya ialah kekurangan peranti. Kerana aplikasi ini memerlukan peranti. Seperti yang kita ketahui, terdapat ramai murid yang tidak semua murid mempunyai alat peranti seperti tablet, telefon bimbit untuk menggunakan aplikasi ini di sekolah. Apabila di sekolah pula jumlah komputer tidak mencukupi untuk menggunakan aplikasi ini, kerana jumlah komputer di sekolah amatlah terhad kerana kelas yang lain juga hendak menggunakan komputer. Selain itu, masalah sambungan internet yang perlahan, terutamanya di kawasan luar bandar ataupun di kawasan kampung, boleh mengganggu kelancaran dalam menggunakan aplikasi Bahasa Keceria ini di sekolah rendah. Okey, faham. Banyak juga cabarannya. Bagaimana pula dengan Encik Sanim? Ada cabaran? Patut banyak juga cabaran seperti yang Encik Syamil cakap sebentar tadi. Kita dapat tahu cabaran-cabaran seperti tadi, masalah kekurangan aplikasi, media, gadget semua untuk digunakan dalam aplikasi Bahasa Keceria ini. Selain itu, ada satu juga masalah yang sukar untuk dibendung, iaitu masalah pencapaian internet. Hal ini katakan kerana aplikasi Bahasa Keceria ini memerlukan capaian internet yang baik untuk digunakan. Apabila internet tiada di satu kawasan, contohnya kawasan pedalaman, mereka tidak mempunyai pencapaian internet yang lebih baik. Jadi mereka sukar untuk menggunakan aplikasi ini dalam konteks pembelajaran mereka di sekolah. Jadi ini merupakan cabaran bagi guru untuk menggunakan kemahiran-kemahiran mereka untuk mendapatkan internet yang baik, seperti pergi ke kawasan yang lebih mempunyai capaian yang baik. Jadi terdapat kesukaran di situ, di mana para guru perlu berebut untuk memasuki kawasan yang mempunyai internet yang lebih baik. Jadi mereka sukarlah untuk menggunakan aplikasi ini di situ. Okey, baik. Nampaknya ini satu inisiatif yang sangat baik daripada Encik Tasnim dan Encik Syamil dalam mengatasi cabaran ini. Bagi Encik Syamil pula, bagaimana pula dengan peranan guru dalam memastikan penggunaan aplikasi ini berkesan dengan baik? Baiklah, guru perlu memainkan peranan yang amat penting dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pembelajaran harian. Seperti yang kita ketahui, bukan sahaja aplikasi Bahasa Keceria yang boleh diterapkan dalam pembelajaran murid pada zaman kini. Aplikasi seperti yang saya katakan tadi, seperti Quizizz, Kahoot dan sebagainya mampu menarik minat mereka. Okey, baiklah, namun saya akui tidak semua guru mahir dalam bidang teknologi ini. Seperti saya dahulu, saya kurang berminat dalam bidang teknologi ini. Namun begitu, kita boleh mengadakan latihan dan bengkel yang perlu diadakan untuk meningkatkan keyakinan dan kemahiran para guru-guru untuk mengajar murid dalam bidang teknologi ini. Sebagai tambahan, guru juga perlu bijak mengawal masa penggunaan teknologi supaya murid tidak hanya bergantung kepada cara pembelajaran seperti menggunakan aplikasi ini saja. Mereka juga perlu seimbang dalam menggunakan pembelajaran tradisional seperti menggunakan buku test dan lembaran kerja, kerana takut mereka mudah terbawa arus menggunakan aplikasi ini saja. Dan kita perlu, sebagai seorang guru, kita perlu mengawal masa mereka menggunakan teknologi ini.
Okey, baik-baik. Terima kasih Encik Syamil. Adakah Encik Tasnim bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Encik Syamil tadi? Saya sangat bersetuju dengan pendapat Encik Syamil sebentar tadi. Ini kerana guru merupakan penggerak utama dalam menghasilkan menjayakan aktiviti ini dalam pelajaran. Jadi guru perlu bijak berkolaborasi Ya, dengan pembangunan-pembangunan seperti kerajaan dan juga pihak pendidikan sendiri. Mereka guru perlulah bijak dan lebih bijak dalam mencari cara-cara untuk memastikan murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh mendapatkan suntikan dana daripada pihak kerajaan dengan memohon penyediaan untuk mendapatkan talian yang lebih baik di sekolah. Okey. Jika saya menambah boleh Encik Azmin? Silakan. Okey. Salah satu peranan yang penting juga iaitu peranan kerajaan. Mereka harus menyediakan perantian lebih sedikit di sekolah-sekolah rendah dan mereka harus melancarkan seperti internet untuk para murid-murid belajar dengan lebih selesa. Sudah tentulah peranan kerajaan ini memainkan peranan penting dalam menggerakkan cara pembelajaran yang menyeronokkan bagi murid-murid untuk mempelajari bahasa Melayu di sekolah rendah. Oleh itu, kerajaan haruslah mengambil perhatian tentang isu ini di sekolah rendah. Okey, baik. Sangat banyak isi kebaikan serta idea yang telah dicurahkan oleh dua panel kita pada hari ini, iaitu Encik Syamil dan Encik Tasnim. Satu perbincangan yang sangat bermakna dan menarik serta berilmiah sebentar tadi. Sebelum kita lah mengakhiri, saya ingin bertanyalah kepada saudara Encik Syamil dan Encik Tasnim, apakah harapan atau saranan Encik Syamil dan Encik Tasnim untuk masa depan penggunaan teknologi dalam pendidikan bahasa Melayu kita? Okey, saya amat berharap lebih banyak sekolah dapat menerapkan pembelajaran kemudahan teknologi yang mencukupi. Selain itu, saya juga ingin menyeru rakan-rakan guru agar berani mencuba pendekatan baru dan tidak takut untuk bereksperimen dengan teknologi kerana dalam arus kemodenan ini hendak atau tak nak kita harus mempelajari mempelajari penggunaan teknologi ini dalam menarik minat murid dalam belajar bahasa Melayu ini kerana murid-murid ini adalah satu permata yang harus kita jaga kerana mereka adalah penyambung legasi terutama sekali yang mempelajari bahasa Melayu kerana mereka akan membawa bahasa Melayu ini terus maju ke hadapan. Bab kata pepatah bahasa jiwa bahasa kerana bahasa Melayu ini wajib dikuasai oleh semua murid di Malaysia ini kerana ini merupakan bahasa teras untuk negara kita. Jika bukan kita, siapa lagi untuk menguasai bahasa Melayu ini? Harapan saya adalah semua guru harus memainkan peranan mereka dalam mendidik anak bangsa kita pada hari ini. Kerana tugas seorang guru amatlah berat dalam membentuk murid-murid yang ingin belajar dan fahami apa yang mereka belajar itu. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Oh, baik. Terima kasih Encik Syamil atas harapan yang diberikan. Betul lah kata-kata Encik Syamil tadi, di mana guru itu merupakan tonggak utama bagi mengajar murid-murid kerana murid-murid ini merupakan permata yang perlu kita jaga dan perlu kita bentuk supaya mereka dapat menyambung legasi kita di masa depan. Okey, sebelum kita pergi pada Encik Tasnim, apa pula harapan Encik Tasnim
bagi penggunaan teknologi dalam pendidikan bahasa Melayu kita. Terima kasih Encik Azmi. Pada pendapat saya sangat berharap lah semoga pengajian bahasa Melayu ini dapat ditingkatkan dalam dalam kalangan pelajar, terutamanya di kawasan pedalaman. Sebab umum mengetahui bahawa di kawasan pedalaman mereka sukar untuk mendapatkan akses yang internet yang baik dalam mendapatkan pelajaran yang mencukupi. Jadi mereka tidak dapat menggunakan segala kemudahan seperti di kawasan bandar. Jadi mereka sukarlah untuk mendapatkan pelajaran seperti yang lain. Jadi saya berharap sangat bahawa pihak kerajaan atau pihak sekolah dapat mencari jawapan dalam menyelesaikan masalah dan masalah di kawasan pendalaman. Saya berharap agar satu hari nanti semua pihak dapat membangunkan generasi yang berjaya dengan adanya pembangunan dan baik pulihan pencapaian internet di kawasan luar bandar. Itu saja pendapat saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Tasnim atas harapan yang sangat baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada dua ahli panel kita pada hari ini kerana mereka telah mencurahkan pelbagai idea, pelbagai ilmu yang sangat penting untuk kita pada hari ini, di mana penggunaan aplikasi pada hari ini amatlah penting kepada murid-murid kita lah, lebih-lebih lagi kepada murid sekolah rendah. Hal ini kerana murid sekolah rendah ini mereka lebih cenderung minat kepada perkara-perkara yang menarik, seperti aplikasi bahasa Kursera tadi yang mana mempunyai grafik serta elemen gamifikasi, betul? Betul. Yang mana ianya sangat menarik minat murid dan mereka akan merasa lebih seronok untuk belajar bahasa Melayu ini, dan juga mereka lah satu-satunya harapan bahasa Melayu kita di masa hadapan, dan mereka bakal menjadi legasi bahasa Melayu kita untuk menjadi lebih baik serta lebih maju. Okey, jadi saya pasti ramai penonton mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini, dan saya harapkan harapan saya pula pada penonton di luar sana, terutama sekali ibu bapa, tidak pun guru-guru atau segala jenis lapisan masyarakat, untuk meningkatkan serta memartabatkan bahasa Melayu kita, agar ianya tidak ditelan dek zaman, serta tidak ditelan oleh bahasa-bahasa asing yang makin memusnahkan bahasa Melayu kita pada hari ini. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada ahli panel kita. Semoga kita akan terus maju dalam membawa inovasi dalam pendidikan kita pada hari ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.